Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Sri Speaker atas peluang ini. Kita berbahas pada hari ini atas cadangan pindaan rang undang-undang yang terpaksa dibawa khusus atas kehadiran khidmat e-hailing. Dan kebelakangan ini seolah-olah ada pertembungan di antara pemandu teksi yang dilesenkan secara tradisional dan juga pemandu Uber dan juga Grab. Dan ada banyak perkara, ada banyak yang timbul di bawah. Tapi sebenarnya, Tuan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin ajukan kepada Dewan. Sebenarnya yang berlaku ialah pertembungan di antara yang kaya dan yang miskin apabila pihak yang sepatutnya memastikan kebajikan semua itu diambil kira cuai dalam tanggungjawab mereka. Cerita sedih pemandu teksi ini sebenarnya saya tak pasti berapa orang yang tahu di sini, tetapi bagi mereka yang tinggal di bandar, Lumpur, Lembah Kelang, mungkin juga di Pulau Pinang, di Johor Bahru dan juga di bandar-bandar kecil, cerita sedih ini sebenarnya dah boleh buat filem Hindustan. Perkara biasa seorang pemandu teksi terpaksa keluar pukul 5 pagi, 6 pagi untuk mencari penumpang. Kemudian mungkin sampai petang atau malam tidak mendapat penumpang yang berpadanan dengan sewa yang dia kena bayar. Kerana paling kurang dia kena bayar sewa RM50 kalau permit itu datang daripada syarikat. Dan kalaupun dia dapat sampai pukul 5-6 petang RM50 pada hari itu, 1 sen pun daripada tambang itu tidak akan dapat kepada dia. Kerana RM50 itu perlu dibayar kepada syarikat yang diberikan permit itu dulu. Kalau dia nak cover balik dengan izin, dia nak dapatkan balik belanja minyak, belanja senggara kereta, apatah lagi pendapatan untuk keluarga, dia kena kerja sampai pukul 12 malam, 1 pagi. Sebab itu kita faham bagaimana keadaan emosinya apabila timbul sekarang ini Uber dan Grabcar, kerana itu menyukarkan lagi pemandu-pemandu teksi yang sebelum ini pun sudah sukar untuk mendapat sesuap rezeki. Kerana apa-apa yang mereka dapat dulu tu kena bayar kepada syarikat-syarikat yang dapat permit. Sebab itu ceritanya ialah cerita yang susah makin susah, yang kaya sebenarnya makin kaya. Uber dan Grabcar pada masa ini, dan setakat saya tengok kepada pindaan ini dan perlukan penerangan lanjut daripada pihak menteri, Uber dan Grabcar tidak tertakluk kepada pelbagai peraturan dan undang-undang yang terpaksa dipatuhi oleh pemandu-pemandu teksi selain daripada tidak perlu membayar permit. Sudahlah tak perlu bayar permit, tetapi tak perlu juga peraturan-peraturan yang lain. Jadi sebab itu sudah tentu syarikat Uber dan Grabcar boleh menetapkan kadar tarif yang lebih murah bagi Uber dan Grabcar berbanding dengan pemandu teksi yang terikat dengan tarif yang ditetapkan. Dalam dua-dua keadaan ini, sudahlah dia kena bayar sewa, kemudian persaingan jadi lebih berpihak kepada Uber dan Grabcar buat ketika ini kerana mereka tidak tertakluk kepada pelbagai peraturan dan tarifnya lebih murah. Maka sebab itulah yang berlaku sekarang, rakyat bergaduh sama rakyat, seolah-olah pemandu teksi ini bergaduh dengan Uber dan Grabcar. Yang ada keluarga teksi dia marah yang Uber dan Grabcar, yang pendapatan tambahan atau kerja sepenuh masa dengan Uber dan Grabcar. Macam-macam alasan diberikan kenapa pemandu teksi ini tidak bersopan, tak pakai meter dan lain-lain. Sebenarnya, Tan Sri Yang Di-Pertua, pada pendapat saya, punca kepada yang berlaku ini soal Uber Grabcar bukan soal teksi. Soalnya ialah kecenderungan kerajaan yang ada sekarang untuk berpihak kepada syarikat-syarikat yang bermodal besar
berbanding dengan kebajikan pemandu-pemandu, baik Uber, baik GrabCar ataupun pemandu taksi. Sebab itu saya tanya soalan kepada Yang Berhormat Menteri. Soalan pertama, saya minta supaya Yang Berhormat Menteri senaraikan semua syarikat-syarikat nama. Senarai ini maksudnya bagi nama. Semua syarikat-syarikat yang diberikan permit, berapa permit dia dapat dan juga tahun permit itu diberikan supaya saya dapat menjejaki syarikat-syarikat ini dan juga menteri ataupun orang yang berkuasa semasa permit ini dikeluarkan. Tapi saya faham mungkin susah untuk menteri, jadi menteri dia bagi jawapan yang agak lain. Saya minta senaraikan, menteri tak jawab. Menteri hanya bagi jumlah permit mengikut kategori. Tapi tak apa, kita masih lagi boleh cari dan insya-Allah kita boleh cari syarikat-syarikat ini yang selama berpuluh-puluh tahun telah membuat untung ratus-ratus juta di atas keringat dan kesusahan pemandu taksi biasa. Tapi bila saya rujuk juga jawapan yang diberikan oleh menteri yang saya nak kongsi dengan Dewan pada hari ini, ya. Daripada 85,840 jumlah permit yang dikeluarkan setakat ini yang dipantau di bawah kuasa Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, permit yang paling besar ialah permit kepada syarikat, iaitu syarikat sendirian berhad terbesar 48,166 permit, dan yang kedua syarikat berhad sebanyak 1,631, lebih kurang 50,000 daripada 85,000 permit yang ada adalah kepada syarikat. Milik tunggal hanya 33,000, perkongsian 637, koperasi 2,035 dan persatuan 332. Sebab itu saya nak kembali kepada soal apabila kecenderungan itu ialah untuk berpihak kepada syarikat yang besar, ini sudah tentu akan mengabaikan kebajikan pemandu-pemandu yang terpaksa menyewa permit daripada syarikat-syarikat ini. Saya bagi contoh, ya. Kita ada 48,166 permit yang diberikan kepada syarikat sendirian berhad. Sewa kepada syarikat ini boleh bermula serendah RM50 kalau campur permit dan juga bayaran ansuran kereta. Dia boleh jadi setinggi RM150 bergantung kepada saiz kereta. Tetapi ada juga syarikat-syarikat yang menawarkan untuk disewa permit saja. Kereta semua itu disediakan oleh pemandu taksi, permit saja. Tinjauan saya menunjukkan lebih kuranglah secara puratanya kalau nak sewa permit transi yang dipertua RM25 sahaja. 48,166 permit yang dipegang oleh syarikat-syarikat sendirian berhad ini pada kadar RM25 sewa sehari adalah sebanyak 1.2 juta ringgit sehari yang dibayar kepada beberapa syarikat yang telah dapat permit ini, iaitu bersamaan dengan 440 juta ringgit setahun untung atas angin tanpa perlu buat apa-apa, hanya atas dasar kerajaan bagi 1,000 permit kepada dia, 2,000 permit kepada syarikat ini, 3,000 permit kepada syarikat sedemikian. Jadi sebab itu, selagi kita masih lagi tidak keluar daripada kepompong, setiap kali kita ada industri, setiap kali kita ada perkara baru, kita tetap melebihkan syarikat. Orang yang bermotifkan kewangan, kumpulan yang ada hubungan yang baik dengan pemerintah. Sebab itu saya tanya, saya nakkan senarai nama-nama syarikat taksi ini dan bila permit diberikan dan berapa permit. Kerana saya rasa ada tanggungjawab kita untuk tengok kalau ada orang politik yang berada di belakang syarikat-syarikat ini. Sebab itu, setiap kali datang pilihan raya, Tan Sri Yang di-Pertua Dewan Yang Mulia, saya simpati dengan pemandu-pemandu taksi kerana mereka akan digula-gulakan dengan janji mereka akan diberikan permit tunggal.
permit milik tunggal ataupun permit individu. Sebelum pilihan raya umum ke-13, yang amat berhormat Pekan buat janji besar-besaran, ada gimmick untuk memberikan permit milik tunggal kepada pemandu-pemandu teksi. Berapa yang dapat? Masa dekat itu je lah, lepas tu tak ada. Dan sebelum pilihan raya umum yang lepas juga, yang amat berhormat Pekan, oleh kerana pada ketika itu pun, sebelum pun ada Uber dan GrabCar, telah pun timbul soal kebajikan pemandu teksi yang terabai, mengumumkan kononnya ada bantuan ini dan bantuan itu. Yang saya paling ingat ialah bantuan pemandu-pemandu teksi yang amat berhormat Pekan sebelum pilihan raya umum yang lepas, berikan 1 tayar percuma. Tayar itu juga diumumkan sebagai ini ialah sumbangan daripada 1MDB kepada pemandu-pemandu teksi. Memang betul. Dalam banyak-banyak benda yang duit 1MDB belanja, ada diberikan tayar. 1 biji saja, bukan 2 biji. 1 biji saja kepada pemandu-pemandu teksi dalam pilihan raya umum yang lepas. Cuma kadang-kadang saya ada sebut kepada pemandu teksi, patutnya pemandu teksi rasa terkilan kerana dapat 1 tayar, jumlah yang dibelanjakan daripada wang 1MDB itu adalah terlalu sedikit berbanding dengan 1 berlian yang harganya 120 juta ringgit. Tan Sri Yang di-Pertua, belum lagi, saya belum cari berlian dalam tayar lagi. Tan Sri Yang di-Pertua, sebab itu saya tidak rasa ada sebarang alasan yang boleh diberikan lagi oleh pihak kerajaan untuk tidak menghapuskan terus pemberian teksi kepada syarikat sendirian berhad dan berhad. Saya mohon supaya Menteri memberi jawapan selepas ini, apakah kerajaan bercadang untuk menghapuskan dan memindahkan permit-permit kepada syarikat-syarikat sendirian berhad dan berhad ini kepada pemandu, dan kalau betul ada, apa jadualnya, bagaimana prosesnya dan lain-lain, supaya pemandu-pemandu teksi di luar sana dapat kepastian dan tidak digula-gulakan. Kalau nak hapus, hapus. Kalau tak nak hapus, maka Menteri kena jawab soalan-soalan berikut. Saya mohon Menteri terangkan apa keperluannya sekarang kerajaan masih lagi mengekalkan sebahagian besar permit teksi kepada syarikat sendirian berhad dan berhad. Apa guna syarikat-syarikat ini kutip 460 juta buta-buta tiap-tiap tahun? Kalau nak kata kita perlukan syarikat untuk memastikan mutu perkhidmatan, ini tanggungjawab Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Tanggungjawab menyelia mutu perkhidmatan teksi ini ialah tanggungjawab agensi. Kenapa nak diberikan kepada syarikat yang akhirnya menyebabkan ramai pemandu teksi yang dimangsakan kerana terpaksa bayar sewa buta-buta tiap-tiap hari? Kalau nak dikatakan tentang kepatuhan kepada undang-undang, keseragaman dan lain-lain, itu juga tanggungjawab Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Jadi lebih baik segala tanggungjawab dan tugas untuk memastikan industri teksi itu seragam, baik, mutunya tinggi, itu diuruskan terus oleh agensi kerajaan tanpa menggunakan syarikat-syarikat, kerana menggunakan syarikat ini mudaratnya lebih teruk apabila pemandu teksi kena bayar sewa tiap-tiap hari. Kalau Menteri memberi jawapan bahawa perlunya syarikat-syarikat sendirian berhad dan berhad mendapat permit kerana syarikat-syarikat ini ada modal untuk membiayai pembelian teksi, saya tak nampak ada masalah kalau soal pembiayaan membeli teksi ini ditangani oleh koperasi. Ataupun boleh saja ditangani terus di antara syarikat otomotif dengan bank, seperti mana rakyat biasa membeli kereta sekarang. Kalau kerajaan ataupun Suruhanjaya menetapkan ada 4 atau 5 jenis kereta yang spesifikasinya telah ditetapkan, yang dikeluarkan oleh pengeluar-pengeluar tertentu, dan sesiapa yang mendapat lesen milik
tunggal untuk menjadi pemandu teksi, boleh memilih mana-mana teksi ini, maka dia boleh beli terus daripada syarikat dan dibiayai dengan cara sewa beli seperti yang ada sekarang. Juga bagi saya, tidak ada alasan untuk mengekalkan syarikat-syarikat dan juga syarikat berhad kalau alasannya ialah untuk pembiayaan pembelian kereta. Malangnya yang saya paling bimbang sekarang, Tan Sri Yang di-Pertua, itu soal teksi, perkara yang telah berlaku 30-40 tahun, yang kita cuba selesaikan satu perkara. Sekarang kita berbahas mengenai pindaan untuk melesenkan pula satu lagi perkhidmatan, iaitu perkhidmatan pengangkutan awam melalui e-hailing, GrabCar ataupun Uber ataupun mana-mana syarikat yang ada selepas ini. Yang saya paling bimbang ialah derita dan malang yang berlaku kepada pemandu-pemandu teksi 3-4 dekad yang lalu, kini akan berulang balik kepada pemandu-pemandu Uber dan GrabCar sekiranya pendekatan kita tidak berubah, iaitu kuasa untuk melesenkan itu telah digunakan untuk membolehkan pihak-pihak tertentu membuat wang dengan mudah. Dulu kuasa melesenkan itu ialah memberi permit lalu diberikan kepada syarikat sendirian berhad dan berhad. Oleh sebab itu syarikat sendirian berhad dan berhad ini yang tertentu ini ada lesen untuk buat wang dengan mudah kerana dia kutip sewa permit. Sekarang ini kita berbahas undang-undang untuk memberi lesen kepada syarikat-syarikat yang boleh menyediakan perkhidmatan e-hailing. Dia lebih kurang sama, Tan Sri Yang di-Pertua. Kalau konsep dan pendekatannya sama, tidak kena caranya, maka pelesenan itu akan tetap memberi kelebihan kepada syarikat-syarikat tertentu yang kemudiannya akan ada lesen besar untuk mengutip keuntungan daripada pemandu-pemandu GrabCar, Uber dan khidmat e-hailer yang lain-lain. Jadi sebab itu, masalah yang berlaku sekarang ini dan yang akan berlaku dengan perkhidmatan e-hailing, saya ingat adalah masalah yang hampir sama, iaitu pihak-pihak tertentu yang ada kepentingan komersial diberikan lesen dan tanpa kawal selia yang mengambil kira sepenuhnya kebajikan dan pertimbangan pemandu-pemandu, lalu menyebabkan syarikat-syarikat ini oleh kerana lesen yang mereka telah dapat daripada kerajaan menggunakan keistimewaan itu untuk menjana keuntungan yang tidak adil perkongsiannya di antara pemandu dan juga syarikat. Maka sebab itu saya bagi contoh keadaan yang berlaku sekarang, Uber dengan GrabCar. Sekarang tak ada lesen lagi. Siapa yang nak menjadi pemandu Uber atau GrabCar boleh saja mendaftar, kemudian cuba lulus, dan bagi setiap RM1 tambang yang dibayar itu, sekarang ini 20% untuk Uber, kalau tak silap saya, dan 25% untuk GrabCar. Itu keadaan sekarang. Hari ini 20%, 25%. Tidak ada undang-undang atau sebarang peraturan atau sebarang kawalan yang boleh menghalang 6 bulan daripada sekarang Uber dan GrabCar menaikkan peratus perkongsian daripada tambang itu daripada 20% contohnya kepada 40%. Tak ada undang-undang. Oleh sebab itu, kalau orang yang memandu Uber atau GrabCar untuk mendapat pendapatan tambahan, mungkin tidak terlalu teruklah kerana dia boleh kembali kepada kerja biasa. Tetapi dalam masyarakat kita, sekarang ini semakin ramai yang memandu Uber dan GrabCar sepenuh masa. Ini kerja mereka. Kalau mereka letak jawatan, kerana perkiraan mereka, dia boleh bayar sewa berita, minyak dia boleh tanggung, dan dengan memandu selama 10 jam sehari dia dapat pendapatan RM3,000. Pendapatan RM3,000 itu yang digunakan untuk meletak jawatan hari ini sebenarnya tertakluk pada semua perkara yang di luar kawalan pemandu. Contohnya, kalau minyak naik, maka untung dia itu sudah berkurangan. Kalau kereta dia rosak, sudah berkurangan. Kalau Uber
dan GrabCar dan syarikat-syarikat yang dapat lesen ni akhirnya menaikkan tanpa ada kawal selia daripada kerajaan, maka akhirnya orang yang meletak jawatan kerana dia ingat dengan memandu sepenuh masa Uber dan GrabCar ini lebih baik, dalam tempoh 5-6 bulan mereka kehilangan kerja. Jadi ini adalah perkara-perkara yang bagi saya sekarang ini sebelum kita mula melesenkan, kita perlu beri perhatian yang cukup teliti supaya kita tidak mengulangi cerita sedih yang terpaksa dialami oleh pemandu taksi. Sebab itu, Tan Sri Yang di-Pertua, Menteri, saya tengok Menteri, bukan menangis Menteri ya. Saya nak buat beberapa kesimpulan. Pertamanya, pindaan yang dicadangkan kali ini memberi kuasa kepada kerajaan untuk melesenkan perkhidmatan e-hailer sama seperti kerajaan melesenkan industri taksi suatu ketika dahulu. Saya bimbang jika tidak diteliti, kerosakan yang pernah berlaku dulu dan kini ditanggung akibatnya oleh keluarga-keluarga pemandu taksi 80,000 orang di seluruh Malaysia akan terus berlaku gara-gara salah guna kuasa dalam memberikan lesen kepada syarikat-syarikat tertentu yang sudah tentu ada motif kewangan dan keuntungan, kerana permit dan lesen itu adalah jalan mudah untuk mendapat keuntungan pada kala yang bekerja dan yang mengeluarkan modal ialah pemandu taksi dan selepas ini pemandu Uber dan GrabCar. Oleh itu, Yang Berhormat Menteri, saya minta pertimbangan berikutnya. Proses untuk memberikan lesen itu mestilah bagi saya perlu diperincikan dengan lebih teratur, perlu lebih terbuka dan diketahui kriterianya, ciri-cirinya, syarat-syaratnya dan pertimbangan-pertimbangannya supaya kita dapat tetapkan beberapa perkara untuk mengelakkan daripada yang berlaku kepada pemandu taksi akibat kuasa itu terlalu banyak di tangan syarikat setelah mereka diberikan lesen. Saya bagi contoh, Yang Berhormat Menteri. Pertama contohnya kan, apakah kerajaan bercadang untuk dimasukkan syarat bahawa peratus perkongsian keuntungan daripada setiap RM1 tambang yang didapati oleh pemandu Uber dan GrabCar ataupun syarikat e-hailer yang lain-lain ini akan ditetapkan dan dikawal selia oleh kerajaan supaya tidak berlaku keadaan-keadaan peratusan keuntungan itu dinaikkan sesuka hati sehingga memangsakan pemandu Uber dan juga GrabCar. Sama juga, saya mohon Menteri supaya menjelaskan kepada Dewan sama ada kerajaan bercadang dan bagaimana untuk menentukan tarif setiap berapa ringgit tambang setiap 1 kilometer di antara perkhidmatan e-hailer dan juga taksi supaya ia tidak memangsakan pemandu taksi. Dalam keadaan sekarang, tarifnya ditetapkan untuk pemandu taksi oleh kerajaan, tetapi untuk Uber dan GrabCar, pada pemahaman saya itu masih lagi keputusan mereka dan sebab itu tarifnya sekarang murah dan apabila berlaku ketidakseimbangan ini menyebabkan sudah tentu pengguna akan pilih Uber dan GrabCar dan memangsakan pemandu taksi. Saya pohon supaya Menteri menerangkan kepada Dewan sama ada kerajaan bercadang untuk memastikan kedua-dua tarif sama ada bagi taksi dan juga bagi perkhidmatan e-hailing akan ditetapkan oleh kerajaan supaya ada keseimbangan dan keadilan di antara kedua-duanya. So yang ketiga, Yang Berhormat Menteri, saya mohon Yang Berhormat Menteri menerangkan kepada Dewan sama ada kerajaan bercadang untuk menawarkan pelesenan e-hailing ini secara terbuka dengan kerajaan menetapkan beberapa syarat-syarat. Contohnya, kerajaan boleh menetapkan
untuk mendapatkan lesen e-hailing, syarikat-syarikat yang membida lesen itu mestilah sekurang-kurangnya paling tinggi peratusan keuntungan yang ditetapkan daripada pemandu tidak melebihi kadar tertentu. Lebih rendah peratusan keuntungan itu, maka lebih baiklah peluangnya untuk mendapat lesen itu. Kalau kita ada syarikat A, syarikat B, syarikat C, kesemuanya menawarkan e-hailing, semua nak lesen. Kalau syarikat A kata saya sanggup ambil hanya 15% setiap RM1 tambang, syarikat B kata saya ambil 10%, syarikat C kata dia ambil 8%. Secara logiknya, syarikat C yang patut dapat. Kerana syarikat C memastikan bahawa sebahagian besar perkongsian itu kembali kepada pemandu dan rakyat, bukan dikekalkan kepada syarikat hanya kerana dia dapat lesen. Dan akhir sekali, sudah tentu perkara-perkara tadi yang kita akan tunggu maklum balas daripada pihak kerajaan dan menteri. Perkara-perkara tadi perlulah dijalankan serentak dengan tindakan kerajaan memansuhkan semua permit-permit taksi yang kini masih lagi berada di tangan syarikat sendirian berhad dan juga syarikat berhad. Jadi jelas kita yang itu tidak ada kompromi. Saya mohon pihak menteri bagi jawapan yang jelas. Mansuhkan permit syarikat dan syarikat sendirian berhad, beri permit tunggal, dan pada masa yang sama kita menunggu perincian daripada pihak menteri bagaimanakah pindaan undang-undang yang dicadangkan ini akan mengambil kira perkara-perkara yang saya utarakan tadi, supaya akhirnya masalah yang kini kita terpaksa tangani dengan pemandu teksi tidak pula berulang dengan pemandu Uber dan GrabCar selepas ini. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Dewan yang tidak mengacau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri.